Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu nak bagi lagi ke penerangan lanjut tentang 3 tisu asas dalam tisu tumbuhan. Yang pertama, parenkima, yang kedua kolenkima dan yang ketiga sclerenkima. So ingat ada 3 jenis tisu asas bagi tumbuhan PKS. Okey, so kita pergi dalam gambar rajah ni pada bahagian yang pertama iaitu tisu parenkima. Okey, so tengok di sini diberi gambar dekat sini contohnya tumbuhan daripada potato, kentang. Kenapa diberi contoh tisu parenkima menggunakan potato atau kentang? Kenapa? Okey, ingat balik parenkima ni tisu dia macam mana struktur dia dan apakah function dia. Okey, struktur tisu parenkima dia mestilah terdiri daripada sel yang mempunyai dinding sel yang nipis dan mempunyai vakuole yang besar. Okey, dan yang ia menjalankan fungsi yang utama seperti menyimpan makanan, menjalankan fotosintesis kan. Okey, jadi dia ni tisu hidup. Okey, so sebab itu gambar diberikan sebagai kentang sebagai contoh tisu parenkima. Kentang kan dia ada kanji, so dia adalah menyimpan makanan dalam bentuk kanji bagi tisu tumbuhan. Okey, jadi cuba tengok betul-betul. Di sini gambarnya sangat jelas. Nampak yang hitam ni? Okey, yang hitam tu yang hitam tu adalah nukleus. Okey, so tengok dia punya dinding sel dia tipis sahaja, tidak ada struktur lain yang menebalkannya. Okey, cuba tengok dia punya saiz vakuole. Saiz vakuole di dalam gambar rajah ini yang berwarna kuning yang besar ni, besar kan? Dan cuba you bandingkan dengan kolenkima dan sclerenkima, kan ada beza. So tisunya bentuk sama sahaja, macam orang kata apa? Spherical. Okey, itu sorry sekejap. Okey. Dan yang seterusnya kita pergi kepada tisu kolenkima. Okey, tisu kolenkima diberi contoh di sini seleri. Okey, seleri. Keras kan? Agak keras sedikitlah berbanding dengan tisu parenkima. Tisu kentang tadi kan agak lebih lembut. Okey, so kenapa seleri ni batangnya macam keras kita pegang kan? Sebab dia ada struktur yang telah menebalkan dinding sel tisu kolenkima pada seleri ni tadi. Okey, dinding sel dia ditebalkan oleh struktur pektin di sini, yang hijau ni kan, dan juga hemiselulosa. Pektin ni adalah sebatian daripada karbohidrat, kumpulan karbohidrat. Okey, so ada tak beza antara kolenkima dan juga parenkima? Ada kan? Okey, bentuknya lebih bentuk macam hexagon, berbanding dengan parenkima tadi nampak spherical bentuk sahaja. Okey, dan kolenkima masih lagi tisu hidup. Dia ada nukleus. Cuma apabila matang, ia akan ditebalkan pada struktur dinding selnya dengan pektin dan juga hemiselulosa. So dia lebih keras sedikit berbanding dengan tisu parenkima. Okey, so pergi yang sclerenkima, dia bagi kita buah pear. Kenapa? Dia nak tunjukkan buah pear tu adalah keras sedikit, betul? Pada kulitnya pun kita rasa agak keras dan liat. Okey, kenapa keadaan macam ni? Sebab tisu sclerenkima tu sendiri memang keadaannya demikian. Dia tebal dan dia telah dinding selnya telah pun dilapisi ataupun ditebalkan dengan struktur yang dipanggil sebagai dalam sini tak ada dinyatakan pula ya. Okey, dengan lignin dinding dia tebal berbanding ni sedikit saja kan. Yang ni langsung tak ada kan. Biasa je dinding sel yang asal sahaja. Tapi pada bahagian tisu sclerenkima, dia punya dinding selnya sudah ditebalkan dengan struktur lignin, struktur berkayu apabila telah matang. Jadi nampak tak dekat sini ada perkataan lumen. Apabila telah matang, tisu sclerenkima dia akan mati. So semua protoplasmanya tiada, merosot. Jadi akan ada rongga di tengah-tengahnya. Dan kebiasaannya sclerenkima tisu ni dia membentuk saloxylem. Okey, so saya harap awak sudah pun dapat mengenali dan membezakan antara tisu parenkima, tisu kolenkima dan tisu sclerenkima. Okey.